Madani bersama-sama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 26 Julai 2024. Langkah proaktif dan strategik akan terus dilaksana bagi memelihara kedaulatan, mencegah dan membanteras ancaman keselamatan di negeri ini, terutamanya di Zon Selamat Sabah Timur (Zon). Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor dalam satu kenyataan berkata pihaknya menyokong inisiatif yang diambil bagi memastikan tahap kebolehoperasian dan kesiapsiagaan berada pada tahap tertinggi. Ia meliputi penambahbaikan infrastruktur, aset sumber manusia dan keperluan agensi keselamatan, penguatkuasaan dan pertahanan. Kerajaan negeri juga komited memastikan situasi keselamatan di sempadan maritim meliputi kawasan gugusan kepulauan, pesisiran dan sungai serta sempadan daratan khususnya di Zon dalam keadaan baik dan terkawal. Terdahulu Datuk Haji G dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mempengurusikan bersama mesyuarat jawatankuasa bersama Zon Bilangan 1 tahun 2024 di Menara Kinabalu. Kedua-dua pemimpin turut menghadiri mesyuarat jawatankuasa induk pengurusan warga asing di Sabah Bilangan 1 tahun 2024. 5 kawasan kritikal memerlukan pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat BBP dalam masa terdekat di negeri ini telah dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Kawasan terbabit Sepanggar, Kundasang, Tongot, Kinabutan dan Membakut. Ketua Pengarah JBPM Datuk Noor Hisham Mohamad berkata keperluan pembinaan balai bomba di kelima-lima kawasan tersebut hasil penjajaran dan rumusan yang dilaksanakan JBPM berdasarkan risiko dan kedudukan balai bomba sedia ada ketika ini. Daripada rumusan yang kita buat, keperluan yang sekarang ini adalah cakap yang kritikal, kita perlukan 84 buah balai tambahan. Dan di Sabah ini kita telah kena pasti kita ada 5 lokasi lagi yang kita perlu orang cakap mohon dan cuba bina balai dalam masa yang terdekat bergantung pada kelulusan agensi pusat lah. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Noor Hisham memberitahu JBPM menyasarkan pewujudan 70 pasukan bomba sukarela di negeri ini berbanding 46 pasukan ketika ini. Usaha itu penting bagi membolehkan JBPM mempertingkat masa tindak balas di kawasan-kawasan yang memerlukan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan. Sabah akan berusaha mempercepatkan transformasi digital di kawasan luar bandar. Ia menerusi pembangunan rangkaian internet yang meluas dan berkualiti tinggi bagi menggalakkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam pelbagai sektor termasuk pentadbiran. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata ICT berperanan penting dalam meningkatkan kecekapan, ketelusan dan keberkesanan pentadbiran luar bandar. Saya berpendapat bahawa sudah tiba masanya dan sesuai untuk kita mendengar dan ingin tahu bahawa pendigitalan ini sangat penting untuk menghadapi tahun-tahun dan masa-masa yang mendatang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan seminar ICT peringkat Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah bagi tahun 2024 di Kota Kinabalu. Mengenai seminar ini, Datuk Jahid berharap input yang diperolehi dapat mengangkat martabat perkhidmatan awam Sabah menjadi lebih cemerlang, dinamik, inovatif dan berdaya saing bagi menghadapi pelbagai cabaran semasa dan masa depan. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk meloncakkan tahap keunggulan dan kegemilangan sektor awam negeri. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI merancang mewujudkan Pusat Sains dan Teknologi Negeri Sabah di semua cawangan perpustakaan negeri setiap daerah. Sebagai permulaan, pusat tersebut dirancang diwujudkan di Perpustakaan Negeri Cawangan Sandakan dan Tawau. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, selain membaca buku di perpustakaan, pelajar berpeluang melihat pameran pusat sains sekaligus menarik minat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ini sangat penting bagi membolehkan anak-anak kita di daerah-daerah dapat melihat perkembangan terkini tentang teknologi, pameran-pameran berkenaan, di samping untuk menjadikan perpustakaan tempat yang menarik.
Beliau ditemui media selepas merasmikan Festival Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Tibet peringkat negeri Sabah. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Muhammad Arifin menyarankan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG memohon bantuan aktiviti PIBG bagus yang diperuntukkan kerajaan negeri bagi pembangunan pendidikan di sekolah masing-masing. Pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Kalabakan menandatangani perjanjian program Inisiatif Pendapatan Rakyat, Inisiatif Usahawan Tani IPR Intan bagi projek tanaman halia. Projek itu akan dilaksana PPK Kalabakan dengan kerjasama Mahasawit Sdn Bhd sebagai rakan strategik teknikal dan Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai rakan strategik penyelidikan. Projek tanaman tersebut akan dilaksana dalam 4 fasa. Fasa pertama membabitkan 80 peserta dengan 80,000 pokok halia di kawasan seluas 0.8 hektar. Fasa tersebut menyasarkan 160 tan halia dihasilkan dalam tempoh 9 bulan. Kementerian Ekonomi telah meluluskan sejumlah RM5,367,200. Jadi peruntukan digunakan untuk projek penanaman halia, yang mana penanaman halia ini hasilnya akan dijual dan ada pembeli sudah disediakan. Hasil daripada jualan itu akan memberikan pendapatan kepada mereka sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Daripada peserta kita di kawasan Muatan ini memang menggalakkan, dan kita mengharapkan supaya mereka-mereka yang belum ada apa-apa pekerjaan supaya dapat mengambil peluang lah. Kita utamakan memang kepada kita punya ahli peladang kawasan Kelabakan. Program IPR Intan merupakan program Kementerian Ekonomi bagi membasmi kemiskinan tegar sekaligus meningkatkan pendapatan peserta melalui aktiviti pertanian dan memperkukuh agenda keterjaminan makanan. 2 peserta terbaik Debaran Bintang Kecil Zon Sabah 2024, Hana Jane Jeffrey dan Mia Chantal Giwat Kinswat akan mewakili Sabah ke Debaran Separuh Akhir Bintang Kecil 2024 di Kuching, Sarawak pada 14 September depan. Peserta dari Kudat dan penampang yang mendendangkan lagu Hening Rindu dan Seksis itu turut menerima wang tunai RM3,000, trofi dan sijil penyertaan. Penyampaian hadiah disempurnakan Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Teknologi Cyril Simon di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Bercakap kepada pemberita, penolong pengarah Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, Howard Martin Kim Sung Cornelius berkata, penganjuran pertandingan Debaran Bintang Kecil peringkat Zon Sabah 2024 antara inisiatif RTM mencungkil bakat nyanyian dalam kalangan kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Itu adalah antara objektif yang kita sasarkan dalam bakat untuk bintang kecil untuk kalangan kanak-kanak 7 hingga 12 tahun, dan untuk makluman kita telah menjuarai 2 tahun berturut-turut di peringkat kebangsaan pada tahun 2023 dan juga 2022. Jadi sasaran kita adalah untuk hat-trick, ya kata orang, untuk mendapatkan satu lagi kejuaraan 3 tahun berturut-turut pada tahun ini. Saya akan ambil lagi kelas vokal untuk memantapkan lagi vokal saya. Dan saya akan berdisiplin lagi untuk jaga makanan supaya suara baguslah. Saya mahu lebih latihan dan jaga suara sangat baik sebab sekarang saya tidak sangka, tapi saya sangat syukur dapat. Dan juga dalam segi makan, saya akan diet lah daripada semua sejuk, semua makanan yang oily dan semua yang tidak bagus untuk suara. 6 finalis berentap dalam pertandingan Debaran Bintang Kecil peringkat Zon Sabah 2024 yang menawarkan hadiah keseluruhan RM9,200. Semua finalis mempersembahkan sebuah lagu solo bahasa Melayu dan medley bertemakan Kamilah Bintang. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.